Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu Tahun 5. Murid-murid dah bersedia nak belajar dengan cikgu pada hari ini? Jika sudah bersedia, mari kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah murid-murid, masih lagi dalam tema 1, kemasyarakatan. Unit 3, masyarakat celik ilmu. Tajuk yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini iaitu keluarga berjaya dalam standard pembelajaran 2.1.1. Dalam standard kandungan 2.1 ini, kita akan belajar tentang asas membaca dan memahami. Dari segi standard pembelajaran 2.1.1, kita akan membaca dan memahami maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Objektif kita pada hari ini iaitu pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat membaca dan memahami 4 maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Dari segi kriteria kejayaan pula, ia akan berjaya sekiranya murid dapat membaca dan menyatakan 3 daripada 4 maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon dengan betul. Baiklah murid-murid, marilah kita belajar Bahasa Melayu Tahun 5, Kemahiran Membaca. Jika kamu telah bersedia, kamu boleh buka buku teks muka surat 14 dan 15. Ini ialah paparan buku teks yang terdapat di dalam buku kalian. Ya, seperti biasa, aktiviti yang pertama kita perlu membaca dan memahami teks. Jika kamu lihat di bahagian grafik, terdapat sebuah bas yang membawa rombongan daripada sekolah ke tempat ataupun perkampungan orang asli. Ya, mari kita baca untuk mengetahui apakah cerita di sebalik bahan grafik. Keluarga berjaya. Afifi, Kaijun dan Sofia telah menyertai lawatan sambil belajar anjuran Kelab Pembimbing Rakan Sebaya SK Seri Damai. Mereka ke perkampungan orang asli di Selangor. Lawatan itu untuk beramah mesra dan menyelami kehidupan masyarakat orang asli di sana. Mereka telah diperkenalkan oleh Tok Batin dengan keluarga Encik Anjang. Afifi tertarik akan sikap Encik Anjang dan keluarganya yang memamerkan raut wajah yang tenang. Tutur kata mereka pula sopan dan penuh beradab. Kehadiran rombongan itu ke rumahnya disambut dengan tangan terbuka. Baiklah murid-murid, kita jelaskan sedikit demi sedikit berdasarkan perenggan yang terdapat dalam teks. Cerita ini tentang Afifi, Kaijun dan Sofia yang telah menyertai lawatan sambil belajar yang dianjurkan oleh Kelab Pembimbing Rakan Sebaya sekolahnya. Mereka telah pergi ke perkampungan orang asli di Selangor. Tujuan mereka pergi mengadakan lawatan ke perkampungan orang asli ini untuk beramah mesra dan menyelami kehidupan masyarakat orang asli di sana. Tiba di sana, mereka telah diperkenal dengan Encik Anjang, ya. Afifi amat tertarik akan sikap Encik Anjang ini yang amat bersahaja dan mempunyai raut wajah yang tenang. Tutur katanya amat sopan dan beradab. Kehadiran mereka disambut dengan meriah. Jadi kita teruskan pembacaan teks dalam perenggan yang seterusnya. Menurut Tok Batin, Ketua Encik Anjang contoh keluarga yang berjaya di kampung itu. Walaupun Encik Anjang tidak mahir menulis dan membaca, beliau amat mementingkan disiplin dan pendidikan kepada anak-anaknya. Oleh sebab itu, beliau memberikan pendidikan yang sempurna kepada keempat-empat orang anaknya sehingga berjaya. Jika lihat teks pada perenggan yang ketiga ini, ya, berdasarkan cerita Tok Batin ini, keluarga Encik Anjang ini merupakan keluarga contoh di perkampungan tersebut. Ini kerana Encik Anjang telah berjaya mendidik ataupun memberikan pendidikan kepada anak-anaknya sehingga anak-anaknya berjaya
mencapai matlamat hidup. Walaupun pada dasarnya Encik Anjang tidak mahir menulis dan membaca, namun dia dapat membentuk anaknya menjadi insan yang berjaya. Ini amat penting ya murid-murid, untuk memastikan anak-anak berjaya, pendidikan dari rumah amat penting. Sebagai ibu bapa, mereka perlu memberikan pendidikan yang secukupnya dan sebaiknya kepada anak-anak walaupun mereka bukanlah berada dalam keadaan yang terbaik. Ya. Jadi, jika kamu lihat pada teks ini dan bahan grafik, keempat-empat anak Encik Anjang itu iaitu Amelia telah menjadi seorang guru, Rosie telah menjadi seorang doktor, Nasri telah menjadi seorang inspektor polis dan Zumika telah menjadi seorang jurutera. Ini kita dapat lihat ya, kesungguhan, disiplin dipupuk oleh Encik Anjang ini telah menyebabkan anaknya berjaya diasuh menjadi insan yang berguna. Okey, jadi kita teruskan pembacaan teks kita dalam perenggai yang keempat. Selain itu, keluarga Encik Anjang amat disayangi oleh penduduk kampung. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak mereka sanggup berbakti kepada masyarakat sekitar kampung walaupun telah mempunyai kejayaan masing-masing. Okay, ya. Ini cerita dalam perenggai yang keempat. Keluarga Encik Anjang ni bukan sahaja dihormati di kampungnya, malah disayangi oleh penduduk kampung. Kenapa? Kerana anaknya walaupun mereka telah berjaya mencapai kejayaan, namun mereka masih lagi sanggup menabur bakti di kampung mereka sendiri. Jika kamu lihat anaknya yang seorang guru itu mengajar anak-anak di perkampungan orang asli. Begitu juga anaknya seorang doktor ya, ataupun memberikan rawatan, perkhidmatan rawatan kepada anak-anak yang terdapat di perkampungan tersebut. Begitu juga dengan anaknya yang merupakan seorang inspektor ya, telah menyediakan ataupun mengadakan latihan seni mempertahankan diri kepada anak-anak kampungnya. Jumika, seorang jurutera, membantu anak-anak kampung menggunakan perisian-perisian komputer untuk digunakan ketika belajar. Inilah punca ya mengapa keluarga Encik Anjang ini amat disayangi oleh penduduk kampung. Kita teruskan pembacaan pada perenggan yang seterusnya. Encik Anjang dan isterinya orang yang kreatif. Dengan kemahiran yang ada, mereka menghasilkan pelbagai kraft tangan dengan menggunakan sumber alam. Hasil seni mereka cukup berkualiti dan kemas. Produk mereka banyak dipasarkan di pusat kraft tangan. Selain itu, produk mereka juga diiktiraf oleh Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia. Kejayaan keluarga Encik Anjang menjadi contoh kepada penduduk kampung. Sikap berfikiran terbuka dan semangat kemasyarakatan yang diamalkan menjadi kunci kejayaan kepada keluarganya. Jadi, ya, jika lihat pada perenggai yang keempat dan kelima ini, Encik Anjang ini merupakan pasangan yang kreatif. Mereka menggunakan kemahiran yang sedia ada untuk menghasilkan pelbagai kraft tangan daripada menggunakan sumber alam. Jadi, kraft tangan ini telah dipasarkan dan mendapat pengiktirafan daripada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia kerana produk yang dihasilkan sangat berkualiti. Ya, inilah kemahiran yang ada pada Encik Anjang dan isterinya, tapi digunakan sebaik-baiknya. Kejayaan keluarga Encik Anjang ini telah menjadi contoh kepada penduduk kampung. Sikap dia yang sentiasa berfikiran terbuka dan semangat kemasyarakatan yang diamalkan menjadi kunci kejayaan keluarganya pada waktu kini. Okay, inilah cerita tentang keluarga Encik Anjang yang telah berjaya mendidik anaknya sehingga mendapat kejayaan yang cemerlang. Jadi, cikgu mengharapkan murid-murid dapat memahami teks yang telah kita baca sebentar tadi. Ya, kerana selepas ini, kita perlu memberikan respon berdasarkan maklumat tersirat dan tersurat yang terdapat di dalam teks. Baiklah murid-murid, aktiviti yang seterusnya iaitu menyatakan maklumat tersurat dan tersirat untuk memberikan respon. Jadi, berdasarkan teks yang kita baca tadi, kita ambil maklumat tersurat dan tersiratnya, kemudian kita perlu memberi respon berdasarkan maklumat tersebut.
Okey, maklumat tersurat dan tersirat yang pertama. Encik Anjang tidak mahir menulis dan membaca. Beliau amat mementingkan disiplin dan pendidikan kepada anak-anak. Daripada maklumat ini, apakah respon yang boleh kita berikan berdasarkan pernyataan ini? Encik Anjang tidak mahir membaca, namun dia dapat memberikan pendidikan kepada anak-anaknya. Jadi mari kita lihat respon yang boleh kita berikan berdasarkan maklumat ini. Untuk mencapai kejayaan dalam pendidikan, aspek disiplin amat penting dipupuk dalam kalangan keluarga walaupun ibu bapa tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis. Ya, ini jelas dalam pernyataan yang disebut dalam teks ini ya, tentang Encik Anjang yang tidak mahir menulis dan membaca, namun beliau dapat mendidik anaknya menjadi insan yang berkejaya. Ya. Jadi ingat ya, kepada ibu bapa di luar sana, walaupun kita tidak mempunyai pendidikan, kita boleh mengasuh dan mendidik anak-anak kita supaya mereka menjadi lebih baik daripada kita. Kita lihat maklumat tersurat dan tersirat seterusnya. Hal ini dikatakan demikian kerana anak-anak mereka sanggup berbakti kepada masyarakat sekitar kampung walaupun telah mempunyai kejayaan masing-masing. Pernyataan ini cikgu ambil dalam teks yang kita baca sebentar tadi ya. Ini tentang anak Encik Anjang ini. Walaupun mereka telah mempunyai kejayaan, mereka masih ya memberikan sumbangan kepada masyarakat kampungnya. Apakah respon yang boleh kita beri berdasarkan pernyataan? Sekiranya kita telah berjaya dalam hidup, carilah peluang untuk membantu masyarakat mencapai kejayaan dalam kehidupan mereka melalui kejayaan yang kita miliki. Ya, ini contoh ya respon berdasarkan pernyataan yang terdapat di dalam buku teks ya. Jika kita suatu hari nanti kamu menjadi orang-orang yang hebat ya, mempunyai kejayaan yang boleh membantu masyarakat, kamu teruskanlah perjuangan itu kerana membantu masyarakat merupakan satu amalan yang mulia. Baiklah murid-murid, kita teruskan dengan maklumat tersurat dan tersirat seterusnya. Dengan kemahiran yang ada, mereka menghasilkan pelbagai kraft tangan dengan menggunakan sumber alam. Ini maklumat yang terdapat dalam teks tentang Encik Anjang dan isterinya. Menggunakan kemahiran yang sedia ada untuk menghasilkan pelbagai kraft tangan. Jadi respon yang sesuai, kita mestilah menggunakan kemahiran dan keistimewaan yang dimiliki dengan sebaik-baiknya. Ya, ini respon yang sesuai berdasarkan maklumat tersurat dan tersirat tersebut. Kita lihat maklumat yang seterusnya. Sikap berfikiran terbuka dan semangat kemasyarakatan yang diamalkan menjadi kunci kejayaan kepada keluarganya. Ini pernyataan yang terakhir ya dalam teks yang kita baca tadi. Sikap terbuka dan mempunyai semangat kemasyarakatan punca kejayaan keluarga Encik Anjang. Jadi apa respon berkaitan dengan pernyataan ini? Kejayaan akan tercapai sekiranya kita mengamalkan sikap berfikiran terbuka dan semangat kemasyarakatan dalam kehidupan. Ya, jadi kita perlu menjadikan amalan sentiasa berfikiran terbuka untuk berhadapan dengan apa jua situasi ya, supaya kita boleh berada dalam keadaan yang tenang dan mencapai matlamat hidup. Okey, baiklah murid-murid, kita telah tiba di penghujung video pembelajaran kita. Sebelum itu, mari cikgu kongsikan nilai murni yang terdapat dalam pembelajaran kita pada hari ini, iaitu sikap bertanggungjawab. Ya, tanggungjawab ini kita dapat lihat telah dipikul oleh Encik Anjang dan isterinya sebagai ibu bapa kepada anak-anaknya. Walaupun mereka tidak menguasai kemahiran membaca dan menulis dengan baik, tapi mereka telah menjalankan tanggungjawab mereka mendidik anak-anaknya dengan bersungguh-sungguh. Mereka ingin memastikan anak-anak mereka berjaya dan akhirnya anaknya telah mencapai kejayaan dan memiliki kejayaan yang cemerlang. Nilai yang kedua iaitu kasih sayang. Dalam pembentukan sebuah keluarga, kasih sayang amat penting. Ya. Walaupun kita hidup dalam kesusahan, sekiranya kita masih diterapkan dengan kasih sayang, insya-Allah keluarga kita dapat membesar dan meneruskan kehidupannya dengan lebih baik. Okay, ini dua nilai yang kita dapat lihat dalam teks yang kita baca pada hari ini. Okay, baiklah murid-murid, seperti biasa, cikgu ada kongsikan latihan Google Form. Kamu boleh scan QR code ataupun boleh klik link Google Form di bawah deskripsi bawah video cikgu.
kamu boleh isikan maklumat dan jawab soalan berkaitan dengan topik kita pada hari ini. Sebarang persoalan kamu boleh ajukan di bahagian komen bawah video cikgu. InsyaAllah jika ada waktu kelepangan, cikgu akan menjawab setiap persoalan kamu tentang tajuk yang kita pelajari pada hari ini. Semoga kita berjumpa di video yang seterusnya. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.